Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita baca ayat 210. Sila kamu ke surat 335 ataupun 33 berapa? 338. 339. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Sadaqallahul azim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Tiada apa lagi yang dinanti-nantikan oleh mereka selain kedatangan azab Allah fi zulalin minal ghamam wal mala'ikah, fi zulalin minal ghamam, bersama-sama para malaikat dalam naungan awan. Wa qudiyal amru, sedang urusan penerimaan azab itu telah diputuskan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ayat-ayat sebelum ini kita telah baca tentang peraturan ataupun adab selepas pulang dari mengerjakan haji, ataupun terutama sekali selepas tawaf, selepas ifadah, bila balik apa harus kita lakukan. Fadhkurullaha katsira, fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Hendaklah kamu zikir, ingatkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu ingatkan bapa-bapa kamu, ibu bapa kamu. Begitulah juga seharusnya kamu lakukan bila pulang selepas daripada menyempurnakan ibadah haji. Dan kemudiannya bila balik, bila berdoa, jangan lupa ini SOP ni. SOP, kita bercakap SOP dalam tempoh COVID-19. Sebenarnya COVID ni dia dalam semua perkara, adab, bukan COVID. Adab dalam semua perkara. Bila kita selesai adab bagi semua perkara, maka apa lagi yang harus yang dituntut? Selesailah kita dalam masalah-masalah yang berkaitan dunia dan akhirat juga sekaligus, sekali jalan. Jadi dengan itu kita diajar dalam doa supaya berdoa untuk dunia dan akhirat kita. Dunia dan akhirat. Kita tidak boleh mengingati akhirat sahaja ataupun dunia sahaja tanpa digandingkan kedua-duanya sekali. Dunia dan akhirat. Bagaimana kita harus baca Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini dalam bahasa Arabnya disebut manhaj
manhajul hayah ad-dunyawi wal ukhrawi, dunia dan akhirat. Manhaj dia. Manhaj ni terjemahan sekarangnya SOP lah, tapi lebih ringkas dalam bahasa Arabnya disebut manhaj. Manhaj ni dalam semua perkara. Quran merupakan kitab undang-undang untuk semua perkara, hidup di dunia, hidup akhirat, hatta nak makan, hatta al-khir'ah. Nabi kata hatta al-khir'ah, hinggakan ke dalam bilik sempit. Dalam bilik sempit pun ada adabnya. Inilah dia manhaj al-Quran, manhajul Quran. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Bila kamu nak sembahyang, hadaplah ke muka kepada Allah Subhanahu wa taala bahagian kiblat. Bahagian kiblat. Begitulah dalam perkara-perkara yang lain lagi pun ada manhajnya. Kita masih lagi di dalam manhaj dunia dan akhirat. Manhaj hidup, manhajul hayah, manhaj hidup dunia dan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam pendidikan Al-Quran ini membuat suatu teguran, dan teguran ini amat munasabah pada tempatnya. Tegurannya, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikah. Sebelum daripada kita pergi kepada ertinya, harus kita ingat bahawa wal malaikatu tu bacanya illa an ya'tiyahumul malaikatu illa an ya'tiyahumullahu. Al malaikatu tu ataf kepada Allahu. Ataf ni dan, kataan dan itu waw saja tu mempunyai maknanya dan malaikat. Jadi kalau begitu kalau kita nak terus baca illa an ya'tiyahumullahu wal malaikatu. Jangan bacanya fi zulalin minal ghamami wal malaikati wa qudiyal amru. Salah sebabnya ataf ma'tuf ini satu kaedah dalam bahasa Arab. Apabila ataf, maka segala hukum yang datang sebelum daripada ma'tuf tu zulal, yang sebelum tu semuanya masuk ke dalam malaikat pula. Illa ayyatihumullah fi zulalin minal ghamami wal malaikatu ataf wal Allahu wa qudiyal amru hinggalah seterusnya wa ilallahi turja'ul umur. Kita disuruh supaya berdoa, dan lain-lain lagi pun, bukan hanya selepas haji, tetapi selepas daripada kita melakukan ibadat-ibadat, sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Lepas sembahyang umpamanya kita ada doa, dan doa-doa selepas sembahyang itu memangnya tempatnya sangat-sangat baik dan mustahak kita ikutilah. Kalau kita tidak jadi imam dah, kita ikut imam. Kalau kita sendiri-sendiri sembahyang pun dikehendaki supaya kita berdoa selepas salat, berdoa selepas puasa, lepas buka puasa, berdoa selepas beri zakat. Ini doa ini asal dalam ajaran Islam, iaitulah manhaj semuanya ni. Semuanya ada peraturan dan adabnya. Adab yang kita ikuti pada hari ini, pada pagi ini, ialah adabnya hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Patutkah? Hal tu asal maknanya adakah, tapi bukan semua tempat adakah. Sebab ada hal ini maknanya tanya. Hal akalta, anda dah makan? Kita jawabnya ke mana? Kita jawabnya ma akaltu, saya belum makan. Jangan bertukar. Orang baru belajar bahasa Arab, bahasa Melayu ada yang orang tanya, dah makan? Anda makan? Dia mudahnya dia katanya belum makan. Lepas tu dia tukarnya sudah yang ingatnya dia bertukar belum dengan sudah tu. Jadi bertukar ni lapar dah kita kalau kita menjadi yang minta makan.
Di sini pulanya hal yang zuruna bukan maknanya adakah kamu telah tiba waktu yang dinanti-nantikan, adakah begitu? Illa an ya'tiyahumullah. Hal mempunyai beberapa makna. Satu makna istifham. Istifham ni tanya. Hal akalta, hal zahabta, hal syaribta, hal sallaita. Sudahkah anda semayang? Sudahkah anda makan? Begitulah seterusnya dalam bahasa Arab. Satu perkataan itu akan menentukan sama ada positif ataupun negatif. Hal yang zuruna di sini bukan makna hal, bukan makna adakah, tapi dia mempunyai makna menyindir. Maknanya kadang-kadang dia maknanya taubih. Taubih ini merendah-rendahkan. Hal yang zuruna, sudahkah kamu melihat apa yang kamu nanti-nantikan? Jawabnya tidak. Kamu sebenarnya bukan tidak melihat. Kamu nak tunggu apa lagi selepas ini? Selepas daripada kamu mengerjakan ibadat haji, kemudian segera pulang, lupa habis segala-gala apa yang kita selama ini ingat ketika selepas daripada menunaikan salat. Apa lagi yang patut kamu nanti-nantikan? Kalau haji dah selesai, segala perkara-perkara yang patut kamu selesai dah selesai, mengapa pula setelah selesai mengerjakan ibadat itu kamu lupakan sesuatu yang penting sekali, iaitu Allah Subhanahu wa taala? Hal yang zuruna, sudahkah mereka melihat? Sudahkah sampai waktu mereka apa yang mereka nanti-nantikan? Jawabnya, ada lagi sesuatu yang kamu nanti-nantikan, iaitulah kedatangan Allah bersama malaikat, yakni azab Allah dan malaikat yang datang. Malaikat ini dia menerima perintah daripada Allah bila datang kepada manusia yang menunggu-nunggu kedatangan hari akhirat akan sampai kepada mereka. Allah akan sampai, malaikat akan sampai. Sudah tentulah bila kedatangan Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat ini, hari bertemu Allah, hari berhimpun, hari menunggu hukuman. Jadi hukuman apabila Allah datang pada kamu, Allah ni bukanlah maknanya kita faham seperti di dunia ini, seperti hakim. Bila kita tunggu di rumah undang-undang. Rumah undang-undang tu, rumah mahkamah, maka akan datang orang-orang yang mempunyai tugas menjatuhkan hukum. Allah Subhanahu wa taala ini dia datang selepas daripada manusia membuat perhimpunan. Allah akan datang bersama dengan malaikat. Malaikat datang fi zulalin minal ghamami, bersama-sama para malaikat dalam naungan awan. Maknanya pada hari itu penuh dengan awan, gelap menandakan duka cita. Padahalnya bukan semua orang melihat di hadapannya awan. Ada yang melihat awan, ada yang melihatnya matahari panas, yang berbagai-bagai lagi mengikut kedudukan yang sewajar dengannya. Bukan semua orang. Boleh jadi semua orang yang ada lagi pulanya pada ketika hari mereka menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang senang lenang. Wal malaikatu, dan malaikat juga akan datang pada ketika itu. Ketika mana? Ketika manusia menunggu di mahsyar. Mahsyar artinya tempat berhimpun. Tempat berhimpun. Malaikat datang, wa qudiyal amru, dan segala urusan telah diputuskan. Hukuman, setiap orang ni ada hukumannya, iaitu sama ada dia baik ataupun tidak baik. Qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah semua perkara dirujuk kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya pada hari ini ada 3-4 perkara.
kedatangan Allah dan para malaikat di tengah-tengah awan, mendung awan, artinya tidak panaslah. Manusia ghamam ini, mendung, dia bukan saja dengan maknanya awan, tapi maknanya duka cita pun. Dan juga sebagaimana hari itu kelihatan duka cita disebab tidak ada matahari, tak ada matahari. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah juga dikembalikan segala urusan. Urusan apa lagi? Urusan penghakiman pada hari akhirat, mahsyar. Kamu akan dikembalikan segala urusan kamu. Kita ikuti muka surat 340 ni. Di bawahnya dia kata, pertanyaan ini bermaksud mengecam orang yang masih ragu-ragu untuk memeluk Islam dan menerima kedamaian serta menjunjung seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dengan jelas dan nyata. Jadi ayat hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah, tunggu apa lagi maknanya? Hal yanzuruna, tunggu apa lagi pada hari ini? Tunggu Allah akan bawa datang segala hukum yang telah diputuskan. Kalau baik amalan itu, maka baiklah balasannya. Demikian pula sebaliknya. Apakah yang menyebabkan mereka enggan menyahut suruhan ini? Soalannya, apakah ada sebarang hikmah di sebalik sikap mereka yang teragak-agak itu? Ini makna soalan hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Kedatangan Allah ini kedatangan hukuman yang berhak mengeluarkan keputusan Tuhanlah. Sebab itu illa an ya'tiyahumullah, dia tidak sebutnya illa an ya'tiyahum Jibril atau Israel atau Israfil. Tidak, semuanya itu hukumannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tidak perlu menunggu sehingga datangnya azab Allah dari langit. Hakikatnya bila berada dalam dunia ini, janganlah kita tunggu mati. Nantilah bila datang nak mati, datang mau, kita bertobatlah pada ketika itu. Salah katanya, salah tu faham daripada mana? Faham daripada ucapan. Tunggu apa lagi? Silalah. Itu maknanya bahasa tu kasar. Bahasa ini disebutnya tahdid. Tahdid mengancam. Mengancam. Mereka tidak perlu menunggu sehingga datangnya azab Allah dari langit. Mereka perlu insaf bahawa urusan diri mereka dan segala urusan alam ini semuanya berada di tangan Allah. Tiada siapa yang dapat menghindarkan diri dari saksaan Allah. Jadi oleh kerana itu, pada hari ini, hari mahsyar, hari perhimpunan, Allah Subhanahu wa taala datang, kemudian kedengaran suara dari malaikat mengancam sikap mereka yang salah, iaitulah mereka membuang masa sebelum daripada mereka datang ke hari akhirat. Buang masa. Jadi oleh yang demikian, mereka tidak perlu membuang masa. Mufassirin berbeza pendapat dalam mentafsirkan ungkapan dalam ayat illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Apa dia tafsiran sebenarnya? Kita akan lihat. Dia kata setengah mufassirin menafsirkan ayat ini dengan kedatangan hari kiamat. Kalau kita berada dalam dunia, misalnya dikatakan kepadanya hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah, tunggu apa lagi nak tunggu mati? Selepas mati tidak ada lagi peluang untuk bertaubat, tidak ada lagi peluang untuk memperbaiki diri. Itu maksudnya. Tapi kalau pada hari akhirat, boleh jadi juga hal yang zuruna ini mengecam orang yang berkenaan dengan, iaitu orang yang bermain-main dengan kedatangan hari akhirat.
seolah-olah mereka hidup di dunia ini untuk selama-lamanya, padahalnya perkara ini tidak lama akan datang azab Allah itu yang sudah diputuskan, dan segala perkara pada ketika itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok setengah mufassirin mentafsirkan ayat ini dengan kedatangan hari kiamat. Pada hari itu, hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala datang dengan para malaikatnya untuk mengadili mereka, mengadili orang yang seolah-olah lupakan Allah Subhanahu wa taala selepas mengerjakan hajilah segala khususnya, ataupun dalam apa jua ibadat mereka tidak menambahkan dengan amalan-amalan yang sunat. Umpamanya selepas salat ada beberapa salat sunat perlulah disempurnakan, kalau tidak tiap hari pun kebanyakan harinya setiap salat itu ada yang sunat, disempurnakan yang sunat. Berdasarkan tafsir ini, ayat boleh ditafsirkan, adakah mereka mahu menunggu sehingga tibanya hari kiamat? Jangan tunggu lagi, jangan tunggu. Mana-mana yang belum disempurnakan, sempurnakanlah. Antaranya zikir perlu disempurnakan. Fazkurullaha kadzikrikum aba'akum. Hakikat kedatangan Allah dalam bayangan putih, bayang putih lah. Al-ghamam tu bayang putih, artinya mendung. Kedatangan Allah dalam bayangan putih adalah sesuai dengan zatnya, zat Allah yang maha tinggi. Yang maha tinggi datang dengan pada hari yang diliputi mendung putih. Dalam bayangan putih adalah sesuai dengan zat Allah yang maha tinggi, tidak tertakluk pada ruang dan hala, dan maha suci dari gerak-geri yang menyerupai gerak-geri makhluknya. Firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maksudnya, kalau ayat ini menyatakan Allah datang dalam zulalin, dalam mendung, minal ghamami, dalam bungkusan bayangan putih, kita terjemahkan seperti yang dicadangkan, bayangan putih. Bukan pula Allah Subhanahu wa taala itu datang seperti manusia datang yang memakai ruang dan hala. Maha suci Allah daripada gerak-geri yang seumpama itu, kerana menyerupai gerak-geri makhluknya. Padahal dalam akidah kita, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tiada menyerupai sesuatu pun dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya, dengan Allah, dengan zat Allah, sifat-sifatnya dan pentadbirannya. Dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi dengan itu ayat ini dia menghukumkan semua sekali apa yang dihubungkan dengan Allah tiada sebanding dengannya yang berlaku pada makhluknya. Makhluknya bila datang ke mana-mana dia berjalan, dia naik kenderaan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak, tetapi dia datang dalam satu tumpuk awan putih datang. Tapi kita nak faham tumpukan awan yang putih itu bagaimana, tak serupa dengan apa-apa benda sekalipun. Yang kita tahunya awan, kita tahu mendung, kita tahu, tapi al-ghamam fi zulalin min al-ghamam, serahlah sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia bercakap itu dapat dipahami harfiahnya boleh dipahami, tapi hakikatnya kita tidak boleh mentafsirkannya sesuai dengan perkataan-perkataan makna yang pernah dipakai oleh manusia. Manusia memakai
memakai makna mendung itu dengan mendung yang ada di dunia, tapi mendung itu tidak sesuai dalam tafsiran Allah Subhanahu wa taala bagi zatnya. Kemudian namun kebanyakan mufassirin menafsirkan dengan makna yang zahir, iaitu kedatangan Allah dengan maksud kedatangan zatnya, atau dengan kedatangan Allah sendiri tanpa kaifiat, tanpa keadaan bagaimana kedatangannya itu. Sebab kalau ditafsirkan begitu nanti pulaknya salah daripada sudut akidah ahli sunnah wal jamaah. Katalah dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal juzami wal barasi wa sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.